من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala pada hari nisfu yang kedua, separuh yang kedua pada bulan Ramadan. Kita masih lagi istiqamah, alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk patuh pada perintahnya melakukan puasa pada bulan ni, dan kita masih lagi istiqamah duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Pada hari ini hari yang bersejarah sebenarnya. Hari ini dalam sejarah nuzul Quran. Kita cerita sikit berkaitan dengan nuzul Quran pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu, supaya mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka daripada turunnya ayat ni, maka wajiblah atas kita untuk berpuasa pada bulan ni, bulan Ramadan. Dapat kat kita satu ibadah yang sangat besar nilainya, iaitu berpuasa. Nabi-nabi sebelum ni pun ada puasa juga. Nabi Nuh ada puasa, Nabi Daud ada puasanya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semuanya ada puasa dengan cara mereka masing-masing lah, syariat pada waktu tu. Kemudian diganti dengan puasa Ramadan. Walaupun umat terdahulu ada puasa, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat sebelum kamu. Jadi maknanya bukan kita je yang ada puasa. Kita ni masuk umat Nabi, kita ni bukan kita je. Umat sebelum ni pun ada puasa dengan syariatnya pada waktu tu. Walau macam mana pun, walaupun ada, tapi ada beberapa perkara yang dapat kat kita je, umat terdahulu tak ada. Secara ringkas, sebelum kita nak masuk nuzul Quran. Yang pertama, sahur. Umat terdahulu tak ada syariat sahur. Kita ada syariat sahur. Maka teruskan sahur kita ni sampai ke akhir. Sahur ni ulama bahagikan kepada enam waktu malam tu. Malam daripada maghrib sampai ke subuh, berapa jam, bahagi 6. Sahur adalah yang terakhir, bahagian yang terakhir, 6/6 tu. Walaupun ada orang sahur pukul 12, pukul 1, itu bukan sahur tu. Lepas tu tidur, lepas tu tak bangun dah. Bangun 6.30, 6.45 sembahyang subuh. Tak sahur ke? Sahur dah pukul 12. Itu tak nama sahur. Dia sahur kena tidur dulu dan kena bangun. Bangun pula di penghujung. Penghujung isyak tu, nak masuk subuh tu. Cara nak tahunya bahagi 6 waktu tu, yang ke-6 tu. Pertama, umat terdahulu tak ada. Kita ada. Kerana dalam sahur tu ada berkat, ada barakah. Sahurlah walaupun seteguk air. Bangunlah, selek mata, ambil buah tamar, buah kurma 2 biji, makan, lepas tu minum air, paling kurang. Yang terbaiknya makan. Yang kedua, umat terdahulu ada puasa tapi tak ada benda ni. Yang pertama sahur, yang kedua tarawih, ibadah pada malam hari, tarawih. Tarawih juga
Tak ada pada umat terdahulu. Janganlah tinggallah tarawih. Kadang-kadang kita ni awal-awal je semangat. Masuk tengah sikit dah semakin kurang bersemangat. Istiqamah sehingga ke akhirnya. Sehingga malah 10 yang terakhir tu lebih. Kalau kita tahulah ada malam Al-Qadar kat situ, 10 yang terakhir dan ganjil. 10 terakhir dan hari yang ganjil. Jangan tinggal ibadah pada hari itu. Sekurang-kurangnya tarawih. Sekurang-kurangnya kalau malah sangat solat berjemaah Isyak, solat berjemaah subuh. Tu malah habis tu. 2. Rugilah umat terdahulu tak ada. Kita ada tapi kita tak ambil kelebihan tu. Yang ketiga, satu-satunya bulan yang ada yang wajib bayar. Wajib sedekah kita panggil zakat fitrah. Satu-satunya bulan yang dalam tu wajib keluarkan harta. Bulan lain mana wajib untuk keluarkan harta. Hanya khusus satu iaitu bulan Ramadan. Jadi jangan lupa zakat fitrah tu. Dengan cerita dekat Pahang ni dah ada berapa? 3 jenis bayaran dah. Saya pun tak pergi tengok. Dia kata 7, 14, 21 ke macam mana. Tapi lain sikit. Di Kedah buat lama dah. Tengok dia tengok kita makan beras apa. Kita makan basmati takkan RM7 kot seorang. Makan basmati mana 21 lah seorang. Anak ada berapa? Anak ada 9 orang. Isteri seorang. Anak ada 8 orang, isteri seorang, 9 orang, campur dia 10. 210. Terasa bayar zakat fitrah. Ini bayar RM7. Tak terasa. Kita makan apa? Walaupun tak wajib, sebenarnya tak wajib. Kita bayar sebagai makanan yang dimakan oleh masyarakat tu. Walaupun kita makan beras harga RM20 sekilo, kita bayar tetap juga kewajipannya. Masyarakat kat situ makan beras apa? 10% hancur. Yang harga berapa? RM1.70. Berapa? Berapa secupaknya ataupun berapa sekilonya? Yang itu yang wajib. Macam mana pun disunatkan kita bayar lebih lah. Lebih bergantung pada kita makan. Kita makan beras berapa ringgit sekilo? Biasanya RM1.70 hingga RM2. Itu kebanyakan orang makan. Yang hancur 5%, kadang hancur 10%. Kalau kita itu untuk sekilo. Kalau kita makan RM5, beras panjang-panjang sekilo. Jadi kali-kali lebih kurang dalam RM15. Kita punya zakat fitrah sunat. Yang wajib tetap yang minimum tadilah. Kemudian bayarlah, jangan lupa. Dia boleh bayar daripada sekarang dah boleh. Awal Ramadan sehingga ke hari raya tu sebelum sembahyang raya tu. Zakat fitrah. Jangan lupa. Sebab dia khas untuk kita, dia panggil sedekah wajib. Kita panggil zakat fitrah. Yang keempat, satu-satunya bulan yang ada iktikaf dalam tu. Khusus. Bulan lain pun boleh iktikaf, tapi bulan Ramadan khusus, iaitu 10 yang terakhir. Nabi SAW pada 10 yang terakhir dia ikat kain. Istilahnya tu, ikat kain maksudnya apa? Tak buka-buka kain. Dengan maksudnya apa? Dengan maksud duduk masjid, tinggal isteri, tinggal anak dekat rumah, datang masjid untuk beriktikaf. Kita tak mampu tahap tu, tapi banyakkan iktikaf di masjid. Lebih-lebih lagi tak lama dah, 10 yang terakhir tak lama dah, berapa hari je lagi? 2 hari lagi je. 2 hari lagi cukup. Masuklah 10 yang terakhir. Masuklah bermula pada 21 hari bulan Ramadan. Bermulalah ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yang mana secara ringkasnya diberi pada sahabat. Malam Al-Qadar ni sebenarnya, bila menceritakan tentang seorang pemuda Bani Israel keluar di jalan Allah selama 1000 bulan. Nabi cerita kat para sahabat, ada seorang Bani Israel sebelum kamu, dia sangat kuat beribadah, dia keluar di jalan Allah selama 1000 bulan. Para sahabat rasa macam 1000 bulan tu, kalau kira tahun 83 tahun, keluar 83 tahun. Sahabat Nabi kata umat aku 60-70 tu hidup. Umur yang Nabi beritahu kecil,
waktu kecil 10 tahun awal, maknanya kalau untuk beribadah betul-betul je 50 tahun tidak silap tak sampai. Tapi dia ni ibadah saja dah 1000 bulan ataupun 83 tahun. Maknanya umur dia lebih daripada tu lagi lah. Mungkin 100 lebih. Maka dia terasa macam Allah, kita tak boleh lawan Bani Israel. Tak boleh lawan pemuda di Bani Israel tu yang keluar jalan Allah 1000 bulan. Dia bergelodak nak tapi tak boleh. Maka dia kata dekat Nabi, macam mana kita tak boleh lawan lah. Kita tu maksud para sahabat tak boleh lawan lah. Mereka berlawan nak ibadah. Berlawan-lawan tak boleh lawan orang. Kita kuranglah daripada Bani Israel dulu. Nabi kata tidak. Maka lepas pada tu turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi kita masuk pada wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tak kamu apakah malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah kamu dapat dalam seumur hidup sekali aja, dah lebih baik daripada 1000 bulan dah. Dah tambah umur berapa hidup? Hidup 70 lebih, 77 tahun betul meninggal. Tapi masih dihidup 77 tahun meninggal tu, ada sekali dapat malam Al-Qadar yang dia beribadah pada malam tu. Kali je umur dia. Jadi 77 kali 80, kali tambah 80. Jadi 100 lebih lah. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 50 kali kalau tiap-tiap tahun. Jadi maka legalah para sahabat. Jadi janganlah sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Pun risau. Kita bukan sahabat. Sepatutnya lagi risau dah, sepatutnya lagi kejar. 10 malam yang terakhir. Rugi kalau kita tak rebut. Kerana dalam bulan Ramadan ni dia ada 3 perkara yang sentiasa diulang-ulang, iaitu as-siyam, al-qiyam, al-Quran. 3 al. As-siyam, bulan Ramadan mesti puasa. Al-qiyam, sembahyang. Bila sebut sembahyang yang sunat, yang fardu, Ramadan ke tak Ramadan ke memang kena sembahyang, kita tak payah cerita pasal sembahyang fardu. As-siyam terpaksa puasa Ramadan. Al-qiyam terpaksa sembahyang, sembahyang sunat yang kita sembahyang tarawih, dan lebihkan lagi pada tu. Al-Quran, banyakkan baca Quran pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, malah bulan penurunan Al-Quran yang kita sambut 17 Ramadan. Kita masuk bab tu. Kita menyambut nuzul Quran 17 Ramadan. Setiap tahun kita sambut. Sebenarnya bukan Quran aja turun pada bulan Ramadan. Semua kitab yang 4 semua bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Zabur 12 Ramadan. Injil 13 Ramadan. Suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf. Yang tadi itu kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran. Semua tu bulan Ramadan diturunkan. Tapi berbeza tarikhnya lah. Suhuf ni tak sampai martabat kitab. Dia lembaran-lembaran. Dari wahyu juga, kalamullah juga. Turun pun bulan Ramadan juga. Ada sampai kata ada 100 suhuf. 100 suhuf yang turunkan. Diturunkan dengan berbagai-bagai nabi. Nabi Adam pun ada yang kata, pendapat kata ada suhuf. Nabi Syith ada kata ada suhuf dan sebagainya. Suhuf ni dia macam kitab macam Quran juga, tapi dia nipis ataupun lembaran beberapa helai. Mudah kata dalam 10-20 helai gitu je, tu suhuf. Dan dalam tu tak komplit. Dalam suhuf tu. Sebab tu dia tak naik martabat kitab. Tapi suhuf. Kalau ada cerita tentang zaman dahulu, umat terdahulu, dalam tu sejarah aja. Hukum tak ada. Hukum hakam tak ada. Ketuhanan tak ada. Tentang akidah tak ada. Yang ada cerita. Kalau ada bab akidah, bab Tuhan aja dalam tu. Bab halal haram tak ada.
Kalau ada bab halal haram aja. Bab Tuhan tak ada. Sebab tu dia lembaran-lembaran suhuf. Tapi kalau kitab cakap semua ada. Bab apa? Bab orang terdahulu, umat terdahulu, ada cerita. Bab apa yang terjadi akan datang, ada cerita. Bab halal haram sah batal apa semua, ada cerita dalam kitab. Bab apa lagi? Semua ada. Komplit, sebab tu kita panggil kitab. Tapi sebenarnya suhuf pun boleh panggil kitab juga, tapi dia tak sempurnalah. Jadi kita panggil nuzul Al-Quran. Nuzul ni maksudnya turun. Sebab tu kita panggil asbabun nuzul. Sebab ayat itu diturunkan. Sebab tu kita sambut nuzul Quran. Nuzul tu turun. Nuzul turun. Bila sebut Quran, kita kata dia punya apa dia panggil? Kita kata bila Quran kita panggil nuzul, turun. Tapi kalau hadis kita tak panggil nuzul. Kita panggil warid ataupun datang. Telah datang hadis kepada kami. Maknanya hari Nabi. Tapi kita tak kata telah datang ayat Quran kepada kami. Boleh kata gitu, tapi kita tak kata gitu. Kita bila sebut Quran kita kata telah turun. Jibril, betul kan? Turun. Telah turun ayat Quran kepada kami. Bukan, telah turun hadis kepada kami. Orang tak cakap gitu, tapi tak salah. Kalau hadis sunnah dia kata telah datang, warid. Kalau Quran kita kata telah turun ataupun nuzul. Waktu kita panggil nuzul Quran. Macam mana pun kalau kita tukar-tukar pun tak salah. Benda samalah, datang tu, turun tu. Cuma nak membezakan nuzul tu dengan maksud erti turun untuk membawa maksud kiasan simbolik menunjukkan kedudukan yang tinggi. Bila Quran kita katalah turun. Turun tu maksud daripada atas ke bawah. Jadi ianya tinggi. Kalau datang maksudnya hadis Nabi dah ada kat situ. Jadi Nabi bagi tahu kat kita. Bagi tahu kat para sahabat. Kita panggil telah datang perintah Nabi. Telah turun perintah Allah. Itu cara bercakap, adab bercakap ya. Adab bercakap dari segi Quran dengan hadis. Jadi Al-Quran adalah wahyu daripada Allah, diturunkan nuzul kepada Rasulnya. Dengan cara macam mana? Adakah dengan cara Jibril turun, ni Quran, nah Nabi pun ambil, okey, baca macam kita nak baca tu? Bukan. Cara turunnya Quran ni dibaca oleh Jibril secara berperingkat. Dibaca oleh mulut Jibril. Mudah kata gitu lah. Jibril baca, dan bila Jibril baca tu ada bunyi lah, sebab tu nama baca. Bila baca mesti ada bunyi. Dan didengari oleh Nabi, telinga Nabi. Bukannya Quran ni diturunkan dalam bentuk tulisan. Keluar tulisan. Jibril bagi, nah ada tulisan alif lam mim zalikal kitab. Bukan. Habis tu macam mana? Jibril baca. Itu Quran Jibril baca, masuk ke telinga Nabi. Masuk proses, oh faham. Tu Quran. Kemudian bila faham, dah faham, dah ada dalam kepala Nabi dah ada, Nabi pun keluar. Nabi orang Arab, sebab tu keluar bahasa Arab. Keluarlah Nabi sebut. Bila Nabi sebut yang difaham, yang Jibril bagi tahu, keluar. Maka Jibril baca dekat Nabi, Nabi keluar kat mulut dia. Dan lepas pada tu baru tulis. Lepas pada tu proses penurunan tu. Lepas tu baru tulis. Nanti ada para sahabat yang kerja dia tulis. Tulis je kerja dia. Para sahabat ni kerja dia tulis Quran. Kita tengok, saya ada buat catatan sikit. Macam mana pun, kenapa kita sambut 17 Ramadan nuzul Quran? Sedangkan kita tahu Quran tu turunkan berperingkat-peringkat, sikit-sikit. Mula-mula Iqra' dulu 5 ayat. Lepas tu yang lain pula. Habis 17 tu yang mana? 17 Ramadan yang kita duk sambut tu yang mana? Sebenarnya proses penurunan Al-Quran ada 3 peringkat. 3 peringkat. Yang pertama daripada Luh Mahfuz. Luh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi lawhim mahfuz. Quran tu ada dekat Luh Mahfuz. Pertama di situ.
Ada kat Lauh Mahfuz. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, diturun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni boleh kita kata langit dunia. Turun ke langit dunia. Lauh Mahfuz langit ketujuh atas lagi. Turun. Turun ke Baitul Izzah ni yang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Telah turun Quran tu pada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi yang kita sambut ni apa? Penurunan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Atau bahasa lain, daripada langit atas tu, atas langit ketujuh ke langit yang pertama. Langit pertama tu langit dunia. Langit dunia, langit yang pertama. Itulah pada bulan Ramadan yang kita nak sambut. Dan duduklah di situ. Dan diturunkan kat Nabi secara berperingkat. Sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Mudah kita kata 30 juzuk turun sekaligus. Daripada langit, atas langit yang ketujuh sehingga ke langit yang pertama. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juzuk. Habis. Kemudian turun secara berperingkat sedikit. Jibril bawa menurunkan wahyu yang Nabi tak terima wahyu tu secara beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku. Kita panggil asbabun nuzul. Sebab turun Quran. Sebab turun Quran. Asbabun nuzul. Itu peringkat dia. Jadi yang kita sambut bukan yang turun selama 23 tahun lah. Umur Nabi 40, Iqra. Nabi wafat 63. Mudah-mudah kata 23 tahun lah. Berperingkat-peringkat. Kalau nak kira, bukan 17 Ramadan aja turun. Kita bukan sambut yang tu. Kita sambut daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Pada pendapat kita ambil 17. Ada khilaf kat situ yang kata ada berapa-berapa hari bulan yang lain. Jadi kita sambut itulah. Dia berbeza dengan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Turun sekaligus. Nabi Musa ambil Taurat, siap. Dengar, habis. Injil, habis. Zabur, habis. Tapi Quran secara berperingkat-peringkat. Kenapa berperingkat? Kita tengok hikmah dia. Hikmah dia. Hikmahnya adalah kenapa Quran tu diturun berperingkat. Daripada langit dunia, Baitul Izzah ke Nabi kita. Mengikut apa yang terjadi pada waktu tu. Jadi waktu tu turun ayat tu. Jadi waktu tu turun ayat tu. Selama 23 tahun. Kita tengok satu contoh. Bangsa Arab Jahiliyah, mereka, sebab tu nama Jahiliyah. Jahiliyah ni jahil. Orang Melayu panggil bodoh. Jadi kita panggil bahasa orang Arab bodoh. Tapi sebut Jahiliyah tu tak terasa dia punya jahil. Rasa tak? Faham tak kita? Arab Jahiliyah. Tak terasa macam Arab zaman dulu lah. Sebelum Nabi diutuskan dia panggil Arab Jahiliyah. Musyrikin kan? Musyrikin Mekah panggil Jahiliyah. Tapi kalau kita kata sebelum Nabi diutuskan Arab bodoh, baru saya rasa memang tak cerdik sungguh. Kenapa? Pertama, Arab Jahiliyah ni dia sebati dengan 3 perkara. Dan nampak gaya yang Jahiliyah nak kembali dah zaman ni sekarang. Memang sebati diorang ni sebelum utus Nabi ni. Pertama, perempuan. Arab dan perempuan tak boleh pisahkan sebelum diutuskan Nabi. Tak boleh pisah. Arab dan perempuan tak boleh dipisahkan. Yang kedua, hiburan. Orang punya hiburan. Kan orang sejak dengar setahun dua ni kan, kat Arab semua jadi pening kan. Dia punya konsep dia buat. Allah, kita tengok. Kita tengok letih Pak Arab ni. Pakai jubah. Yalah, itu pakaian dia. Pakai jubah. Tapi Allah, yang ketiga Arab. Itu Arab Jahiliyah. 3. Memang sebati. Nabi diutuskan, Nabi nak buang 3 ni. Bukan senang bila dah sebati. Nak buang perempuan. Bukan senang. Nak buang perempuan tu maksud bukan buang perempuan tu. Nak buang perempuan dalam kehidupan tu. Pelacur dan sebagainya. Nak buang, payah. Nak buang hiburan, susah. Nabi datang diutuskan. Dan nak buang Arab pun susah. Kita tengok berkaitan sedikit kisah pengharaman Arab secara berperingkat. Pada mula-mulanya Nabi sebut Arab tu ada baik sikit, buruk banyak. Waktu tu Arab boleh minum lagi.
ketika Nabi dah utuskan, mula-mula arak boleh minum lagi. Dia tak haram terus. Kita nak cerita apa ni? Kita nak cerita tentang satu contoh kenapa turunnya Quran daripada langit dunia kepada Nabi kita beransur-ansur, bukan turun sekaligus. Kalau turun sekaligus, diorang takkan tinggal arak tu. Bukan arak aje, perempuan, arak, hiburan, diorang takkan tinggal sebab terkejut. Tiba-tiba je tak boleh hiburan, terkejut dia. Tiba-tiba je tak boleh perempuan, nak kena kahwin. Kahwin pula 4 aja. Tak cukup diorang cakap. Kan diorang banyak makan kambing, power. Jadi macam mana tak cukup? Tak boleh harap, diorang takkan tinggal. Ini contoh kenapa turun tu secara berperingkat. Pada mulanya boleh, tapi Nabi pesannya arak ni baik ada. Nampak? Cakap baik dulu, ada sikit je. Tapi buruk dia tak mudah kalau bahasa sekarang. Arak ni kebaikan dia 1% je. Keburukan dia 99%. Mudah-mudah kata bahasa sekarang itu. Tapi boleh minum. Boleh. Maka para sahabat pun dengar, oh okey memanglah buruk banyak, baik sikit. Tapi minum tak haram. Mula pada permulaan Islam. Lepas lama lagi, selang berapa lama turun ayat Quran. Surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan hampiri solat. Jangan kamu solat ketika kamu mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Kenapa diturun ayat ni? Kerana boleh minum arak, tapi ingat arak ni banyak buruk daripada baik. Okey. Dan boleh kalau nak minum arak. Para sahabat minum arak waktu tu, kemudian sembahyang. Dia baca ayat Quran tunggal langgang, bertukar-tukar. Malah surah Kafirun tu dia pusing-pusing. Kalau kita tak habis-habis, kita okeylah juga cari ujung tak jumpa. Wala antum aabiduna ma'abud wala ana aabidu ma'abadtum. Pusing-pusing bila nak habis ni? Bila nak lakum dinukum waliyadin ni? Dia pusing. Itu okey lagi. Waktu tu pada awal-awal Islam, dia orang baca tu bertukar kan? Aku sembah apa yang aku sembah, engkau sembah apa yang engkau sembah kan? Dia tukar. Aku sembah apa yang engkau sembah, engkau sembah apa yang aku sembah. Dah bertukar-tukar dah ayat tu. Maka Nabi dapat tahu. Nabi kata, bahkan turun wahyu. Ayat Quran ni. Jangan kamu sembahyang ketika mabuk. Kalau mabuk jangan sembahyang. Kalau tak sembahyang boleh mabuk. Itu ayat pertama. Atau penurunan secara beransur-ansur. Sebab apa? Kamu dah tengok kawan kamu ni, ayat Quran lain dia bertukar. Aku sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah. Habis. Sepatutnya kamu sembahlah apa yang kamu sembah, aku sembah apa yang aku sembah. Aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah. Ini tidak, aku sembah apa yang kamu sembah, sama-sama sembah. Dah bertukar, mabuk. Lepas pada tu, tengok kawan kamu dah rosak ayat Quran kerana minum arak, mabuk ada. Bila mabuk tu semayang. Jadi turun ayat Quran, kalau nak semayang jangan mabuk, kalau nak mabuk jangan semayang. Maknanya bolehlah mabuk. Mula-mula Nabi kata apa? Arak ni banyak yang buruk daripada baik. Di situ dulu. Kemudian turun ayat, kalau nak semayang pastikan jangan mabuk. Kalau dah tak ada waktu semayang dah waktu tu, mabuklah, nak mabuk pun. Turun itu dulu. Maka masih lagi ada orang yang minum dan tak berdosa pun waktu tu. Awal-awal Islam. Kemudian sehinggalah mereka nak jaga semayang ni, mereka bimbang. Kalau aku minum waktu zuhur, minum arak, dia memang kat rumah arak tu macam minum air. Macam kita kan, haus. Buka peti ais minum air kan. Ambil kowe apa, kokor apa, bubuk minum kan. Dia tak, haus arak. Mereka tong-tong tempayan-tempayan arak kat rumah. Di rumah mereka. Tiba-tiba dah turun gitu, tak boleh. Kalau nak semaya tak boleh mabuk. Waktu tu lepas zuhur lah kata. Oi, ada masa ni nak masuk asar. Kata kan, ada lagi berapa 2 jam lebih kurang kan. Boleh mabuk ni.
Tapi kalau aku minum, buatnya minum lebih sikit, asar tu duk mabuk lagi. Sebab baru berapa jam? Mabuk ni sekali mabuk berkejam-kejam. Minum sungguh. Minum sungguh. Nanti kan sembahyang asar, nanti kan mabuk lagi. Nabi tak bagi. Memang keburukan nampak kat situ. Tak apalah. Kalau macam tu, kalau minum pagi subuh, lepas subuh, sama juga. Sebab subuh tu relax. Minum, silat-silat zuhur mabuk lagi. Sebab masa tu tak panjang sangat. Zuhur tak boleh. Subuh tak boleh. Minum asar, lepas asar. Asar dengan maghrib lagi dekat. Kalau minum lepas asar, silat-silat mabuk lagi sembahyang maghrib. Tak boleh sembahyang sebab mabuk. Kalau macam tu masa bila yang paling panjang sekali? Lepas isyak lah. Lepas isyak kan panjang sampai subuh. Maka pakat-pakat minum lepas isyak. Halal waktu tu. Aku tu halal lagi. Tak turun ayat haram lagi. Pakat-pakat minum. Gong. Bila minum lepas isyak, macam kita lah. Kalau kita puasa kan tak makan. Bila buka puasa kan kita qada yang tengah hari. Qada. Ke makan sikit? Makan sikit lah. Makan malam. Sikit dah lah. Sikit. Tak, kita qada tengah hari tadi tak makan kan. Qada makan. Jadi mereka gitu juga. Minum siang tadi tak minum arak sebab takut tak sempat hilang mabuk, sembahyang dah datang, sembahyang seterusnya. Jadi dia qada lah minum arak lepas isyak. Bila qada mana banyaklah minum arak. Bila banyak mabuk, dia mabuk sungguh. Kalau minum waktu-waktu biasa, dia tak mabuk sangat, mabuk juga tapi tak mabuk sungguh. Tapi oleh kerana minum berbotol-botol, maka mabuk sungguh. Bila mabuk sungguh, bukan seorang je pakat-pakat minum waktu tu. Maka bergaduh kan. Jadi bergaduh, bertumbuk. Berlaku pergaduhan. Sebab mabuk. Lepas tu esok Allah, sorry lepas pada tu, baru turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bahawanya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib adalah kotor dan keji daripada perbuatan syaitan. Kamu nak tengok contoh dia? Kamu tengok yang dia orang minum lepas isyak tu. Kalau awal-awal lagi dah haram, dia orang takkan terima. Maka sikit-sikit, mula-mula terapkan dulu, dia tak baik, tak bagus. Ada bagus sikit tapi buruk banyak. Kemudian nak sembahyang jangan mabuk. Kesan daripada tu pakat-pakat minum lepas isyak. Dan minum pula siap qada lagi yang siang tak minum lagi. Mabuk terlebih mabuk, bergaduh sama-sama dia. Dan dia tahu musnahnya harta kerana mabuk. Kemudian turun ayat kata haram. Jadi dia boleh terima. Nampak depan mata. Kalau awal-awal lagi, kita minum arak dah lama lah. Tak ada okey je. Tak ada apa-apa pun. Tok nenek kita minum arak okey je. Dia akan jadi gitu. Sebab tak nampak. Itu antara satu. Banyak lagi lah. Hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Supaya waktu tu mereka dapat terima, tak terkejut. Hukum tu tak terkejut. Sedikit-sedikit, cara sedikit-sedikit. Bila turunnya Al-Quran, waktu tu ditulis. Jibril baca, dengar kat telinga Nabi, masuk, Nabi faham dan sebagainya. Nabi sebut kat mulut, para sahabat tulis. Ada beberapa orang sahabat yang Nabi lantik untuk tulis wahyu. Orang lain tak dibenarkan tulis. Tulis wahyu tu tulis Quran. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Zaid bin Thabit, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Khalid bin Al-Walid. Mereka ni je yang ditugaskan untuk menulis. Nabi kan tak tahu menulis dan membaca. Maka mereka ni tulis. Dan pada waktu tu tulis mesti depan Nabi. Tu, ketika tu Quran tengah turun ni, kena jaga sungguh lah. Bercampur macam mana nanti. Ditulis atas batu, atas tulang, atas kulit, atas pelepah tamar. Masa tu hayat Nabi hidup lagi tu. Dia tulis, turun tulis. Sebut Nabi tengok tulis. Nabi simpan. Dan Nabi tak bagi tulis perkataan aku. Kalau aku cakap, kalau bahasa sekarang panggil hadis. Nabi tak bagi tulis hadis. Waktu tu dia tak panggil hadis. Dia panggil Nabi bercakap lah. Nabi yang bagi tahu. Ni apa ni?
Kau tulis ni. Nabi semalam cakap, tak boleh tulis. Hadis tak boleh. Yang hanya pada waktu tu hanya Quran je boleh tulis. Sebab apa? Takut bercampur. Quran pun Nabi cakap kat mulut dia. Nabi bercakap yang bukan Quran pun daripada mulut dia, nanti akhir bercampur. Bila bercampur, mana Quran? Mana wahyu daripada Jibril? Mana yang Nabi cakap kat mulut dia? Tak tahu mana satu. Lepas tu Nabi tak bagi tulis hadis. Hadis selepas pada tu baru tulis. Para sahabat ingat. Okey, tulis. Ingat. Tapi Quran tulis waktu tu. Sebab tu hadis, dia ada hadis sahihnya, ada hadis mutawatir, ada hadis dhaif, ada hadis. Sebab apa? Sebab dia bukan tulis waktu tu. Malah Nabi tak bagi tulis waktu tu. Dia tulis lepas pada tu. Lepas penurunan Quran dah berhenti, dah tak ada Quran dah. Al-yauma akmaltu lakum. Ayat terakhir tu kan. Sempurnalah agama bagi kamu ya Muhammad. Sayyidina Abu Bakar menangis. Turun ayat tu dia menangis. Dia kata Nabi tak lama dah nak wafat. Orang lain seronok sebab Quran dah habis, dah turun, sempurna dah agama kita. Ya, seronok ya. Selama 23 tahun turun Quran. Orang lain seronok. Sayyidina Abu Bakar nangis. Dia pandang jauh. Habis kalau macam tu makna Nabi tak lama dah lah. Masa tu penghujung lah, umur 62 63 dah Nabi masa tu. Lepas pada tu baru tulis hadis. Sahabat tu ingat. Oh, Nabi pernah cakap 5 tahun lepas. Tulis. Itu yang jadi. Sebab tu jadi, oh yang ni mutawatir, yang ni sahih, yang ni hasan, yang ni dhaif. Dah boleh ada. Yang ni maudhu', Nabi tak beritahu. Macam-macam ada. Tapi Quran mana ada? Oh, ayat surah An-Nisa tu dhaif. Mana ada? Oh, yang ni sahih. Mana ada ayat Quran? Semua sahih. Semua sahih. Ditulis. Waktu tu tak dibenarkan. Tak dibenarkan para sahabat yang lain-lain untuk tulis tak benar. Tak dibenarkan. Hanya sahabat yang tertentu. Bila tulis, Nabi sendiri pegang. Sehingga habis semua Nabi sendiri pegang. Tak tahu Allah besar mana. Sebab dia kata pelepah kan, pelepah tamar. Tulis pula sikit. Allah banyak mana tak tahu. Akhir sekali barulah dikumpulkan selepas Nabi wafat, baru dikumpulkan. Akhir zaman Sayyidina Osman, jauh berapa puluh tahun, 20 30 tahun lepas pada tu barulah jadi dibuat cetakan, dicetak ataupun bukan cetak, disalin. Masa tu mana dia cetak, disalin beberapa buah. Sebab bila orang terlupa ayat Quran, jauh datang berapa 100 km untuk terlupa satu ayat dekat sini, nak tanya sebab dia seorang je ada yang lengkap. Akhir sekali tak boleh jadi ni, maka Sayyidina Osman dia cetak banyak-banyak, bukan cetak, dia salin banyak-banyak, tak banyak pun 6 ke berapa, beberapa buah, letak kat benar sana satu, dia jauh-jauh. Jadi kalau orang sana nak datang sini, tanya dia ada asal, naskah asal. Dan selepas pada tu baru dicetak sampai sekarang. Sampai sekarang ada. Maka sedikit sedikit kisah nuzul Quran. Dari macam mana kita boleh dapat tu? Sedikit kisah daripada Lauh Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, turun ke langit dunia tu, itulah pada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan yang kita sambut 17. Kemudian 23 tahun turun sikit mengikut apa yang terjadi supaya umat Nabi ini tak terkejut dan boleh follow. Kemudian lepas dah turun semua, bila turun Nabi dengar, Nabi baca, sahabat pun dengar kat telinga dia dan sahabat pun tulis. Kemudian disimpan oleh Nabi sendiri tengok depan mata dan disimpan oleh Nabi, dan Nabi tak pernah tulis yang lain-lain selain daripada Quran waktu tu. Kemudian lepas Nabi wafat, barulah dijadikan macam kitab kita panggil tu. Lepas pada tu, berpuluh tahun lepas pada tu, dan para sahabat cetak, salin balik 5-6 biji untuk hantar jauh-jauh. Dan selepas pada tu banyak sampai sekarang. Dan yang terbaru dalam meneni pun dah ada. Tak payah dah nak belek. Belek ni gitu je belek dah sekarang. Sampai sekarang. Itu penurunan Quran. Kita baca ke tak baca je. Jadi banyakkan baca Quran pada bulan Ramadan ni. Cukup-cukuplah kita cakap-cakap benda-benda lara. Belek telefon tu cukup-cukup lah. Belek WhatsApp lah, apalah, TikTok lah. Tunggu-tunggu bulan lain lah.
Takkan bulan ni pun. Saya baru dia tengok buka puasa. Dia buka puasa ni, dia letak ni. Telefon kat sini. Makan. Tengah makan buka puasa ni. Ketika dengar tengok apa? Tengok benda-benda. Benda-benda tu. Tengah makan ni. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Dua-dua makan. Ni makan, mata makan. Allah, teruk sungguh lah. Tinggallah kejap. Tinggal kejap. Banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Quran. Jangan lupa, ada dua pendapat ulama, saya dah sebut minggu lepas. Ada dua pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Spot, kemungkinan, tapi tak semestinya, kemungkinan. Para ulama yang terdahulu, yang pertama dia kata untuk tahun ni dia ada kaedah dia. Ada lagi kitab Jawahar Mawhub tu tak sempat baca. Kita ada dalam kitab tu. Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i kata, ada dua ulama besar, Imam Syafi'i dengan Imam Ghazali. Sebab setelah kami dah kira-kira ni, untuk tahun ni mengikut pengalaman mereka 21 atau 25 malam Al-Qadar. Tapi tak garanti. Kita cari lah 21 25 tu lebih lah sikit. Silap 27 macam tu lah. Cuma dulu ulama dia kaji, tapi tak semestinya betul. Wallahu alam. Kita sambung nanti. Sekejap, lepas raya nanti ada kata je. Okey. Tapi itu bab akidah. Macam mana kita nak ambil faham pada orang awam ni, sebab saya faham macam sifatnya Allah, kalam Allah pun tanpa suara dan tanpa tulisan. Ya, tanpa suara, tanpa tulisan. Tapi bagaimana kita nak ambil faham apa arti itu daripada Mahfuz diberi kepada Rasulullah dalam bahasa Arab? Macam mana? Sedangkan tulisan, sedangkan Allah berkata-kata tanpa suara dan sebenarnya faham pada awam-awam. Okey. Yang pertama, ni bab akidah. Pertama, kita nama ilmu akidah ni yang kita mengaji ni banyak nama. Antara namanya ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, antaranya ilmu kalam. Sedangkan sifat-sifat Allah yang kita wajib tahu 13 ataupun yang masyhur 20 tu, banyak aja sifat yang lain. Wahdaniyah ke, qudrah ke, sifat Allah juga. Tapi kenapa ambil ilmu kalam? Katalah ilmu qudrah, ilmu iradah. Sebab itu sifat Allah juga. Kerana kalam ni memang menjadi fitnah dalam agama kita. Sebelum ni lagi, zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali lagi, kalam ni. Pemerintah Mu'tazilah Islam, tapi Mu'tazilah bukan ahli sunnah, dapat tampuk pemerintahan Islam, khalifah Islam waktu tu, tapi Mu'tazilah dia bunuh habis. Malah Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal kena tangkap dan berapa tahun kena penjara sebab nak begitu Quran tu qadim ataupun baru. Imam Syafi'i dia guna kalam tauriyah, dia kan. Bila ditanya Quran tu qadim ke baru, dia jawab Zabur, Taurat, Injil, Quran. Keempat-empat ni baru. Empat ni tangan aku baru. Quran apa semua tu qadim, sikit cerita. Jadi akhir sekali kita istilahkan ilmu kalam. Macam mana nak faham? Yang pertama sifat Allah. Tu dulu. Kalam adalah sifat Allah. Takluk dia dilalah. Iaitu gini, Allah ada sifat kalam. Pastinya tidak bersuara. Kalau bersuara dia ada awal dan akhir. Kita belajar sifat salbiah. Saya cakap tengah-tengah tu lah. Sebab kalau daripada awal nak kena mengaji sungguh. Saya cuba cakap terus-terus tengah-tengah. Antaranya sifat salbiah tu. Salbiah menerangkan tentang kewujudan Allah. Apabila kita kata Allah sifat kalam dan ada suara, bila suara dan ada perkataan, maka dia ada awal dan akhir. Allah tidak ada awal dan akhir. Jadi kalam tu, sifat Allah kalam, ya, tidak, bukan berkata-kata tu, bukan masuk bercakap pop, bukan. Macam ni kita nak faham untuk orang awam. Begini, kita faham sifat qudrah Allah. Allah bersifat qudrah, kuat, kuasa. Bila kuasa, buatlah. Kuasa, buatlah. Boleh kita kata Allah bersifat mendengar. Allah ada sifat sama' dengar, basar melihat. Allah yang bersifat sama' dan basar
buat alam ini. Boleh tak kita kata gitu? Tak kena connection dia. Tapi memang Allah mendengar dan melihat, tapi kita tak kena connection. Kita kata apa? Allah yang bersifat mendengar dan melihat buat alam. Allah yang bersifat kuasa lah buat alam. Bukan kita menafikan Allah melihat dan mendengar, bukan. Maknanya kalau bila sebut qudrah, bila sebut Allah itu kuasa, buat. Sama juga kuasa untuk yang dah ada tu jadikan tak ada. Yang buat tu daripada tak ada kepada ada, tu namanya buat. Asal tak ada, buat, ada kan. Qudrah. Macam tu juga iradah, kehendak. Allah hendak, kehendak. Kenapa ada meja ni? Sebab Allah nak dia ada lah. Boleh kita kata Allah yang bersifat melihat, yang nak meja ni ada. Tak kenalah jalan dia tu. Tapi memang Allah bersifat melihat. Tapi bersifat melihat, Allah yang bersifat melihat, tengok apa yang kita buat, barulah boleh, barulah kena jalan dia. Saya nak fahamkan, bila setiap sifat tu dia ada kerja dia ada takluk dia. Istilah panggil takluk, ataupun dia ada kerja dia. Bila kita kata tentang Allah itu kuasa, kita kenalah kata kuasa buat ataupun kuasa tak buat. Kuasa buat yang tak ada kepada ada, kuasa tak buat ataupun kuasa meniadakan. Ijad dan idam dia panggil. Jadi setiap sifat tu dia ada kerja dia. Bila kita kata kita ada sebab Allah nak, iradah Allah lah, Allah nak, baru kena. Okey, kalam apa? Kat situ nak kata. Kalam tu apa? Kalam tu bagi tahu macam mana kita tahu halal haram. Macam mana kita tahu macam mana kita boleh tahu perkara tu boleh dengan tak boleh. Allah bagi tahu. Itu istilah kalam. Kalam, Allah yang bersifat kalam nak bagi tahu kita. Allah yang bersifat melihat kita. Allah yang bersifat mendengar kita. Allah yang bersifat qudrah buat kita. Allah yang bersifat kalam apa? Kita kata berkata-kata. Kalau untuk orang faham, bukan kata-kata, bagi tahu. Kita dapat faham tu macam mana? Macam mana kita boleh faham ini halal, ini haram ni? Mana kita dah? Allah yang tak bagi ni. Jangan buat gitu. Allah marah, Allah tak bagi. Mana kau tahu? Allah bagi tahu. Allah bagi tahu dengan sifat kalam ataupun Allah yang berkata-kata. Bila sebut berkata-kata Melayu tu masalah. Bila berkata-kata tu bercakap. Sedangkan berkata-kata tu maksud pemberitahuan. Boleh tak? Pemberitahuan. Okey. Kenapa pokok kelapa tu tumbuh? Tumbuh. Allah buat tu, dari segi Allah buat. Dan Allah pemberitahuan apa yang terjadi ni Allah bagi tahu lah, boleh kita kata. Allah bagi tahu. Allah suruh, Allah bagi tahu bahawa alam ni mesti berpusing. Arahan Allah, arahan. Boleh juga. Arahan Allah, bumi ni berpusing. Maka bumi ni berpusing. Atas arahan Allah. Macam mana Allah nak bagi arahan itu? Nak bagi tahu itu dengan sifat kalam. Cuma terjemahan kita berkata-kata tu masalah sebenarnya. Jangan terjemah dengan berkata-kata lah kalau orang awam. Sebab berkata-kata otomatik bercakap. Bukan, dia pemberitahuan. Apa yang berlaku ni semua Allah nak bagi tahu. Allah bagi tahu. Okey, cerah. Allah bagi tahu lah tu. Nampak? Allah bagi tahu. Pertama Allah buat, ya. Dan cerah, maknanya Allah bagi tahu, wahai bumi, cerah. Allah bagi tahu, wahai matahari, bagi cahaya. Bagi tahulah ataupun arahan lah, bagi tahu tu buat. Itu yang kita panggil kalam, pemberitahuan. Jadi kalau macam tu kita faham, memanglah tidak berkata-kata, bukan bercakap. Jadi masalah dekat orang awam kat mana? Masalah terjemahan. Berkata-kata, dia kata bercakap. Bila bercakap ada suara, ada awal ada akhir lah. Bila bercakap, oi mari sini. Oi itu dah tinggal lama, mari sini dah hujung lah. Ada awal ada akhir. Sebenarnya kalam bukan tu, dia dilalah. Dalil ataupun pemberitahuan ataupun arahan Allah. Bila arahan, dia tak semestinya bagi tahu orang boleh. Itu adalah salah satu cara yang kita makhluk. Boleh faham tak? Boleh faham? Kalam lah tu istilah kita. Bagi tahu, aku nak bagi tahu. Jadi Allah nak bagi tahu kita macam mana? Itu dengan sifat kalam. Pemberitahuan. Kita dengan kita nak bagi tahu macam mana? Kita dengan kita nak bagi tahu bercakap. Makhluk dengan makhluk. Allah bukan, tapi istilahnya kalam. Kita terjemah berkata-kata. Kita tengok lampu isyarat. Apa lampu isyarat tu nak bagi tahu kita bila merah? Berhenti. Mana ada suara? Dapat tak? Dapat.
Lampu isyarat tu bagi tahu kita, woi berhenti sebab merah. Woi hijau jalan. Itulah bagi tahu. Itulah itu makhluklah. Jadi masalahnya kalam adalah terjemahan berkata-kata yang kita faham bercakap. Bila bercakap dia ada bahasa, dia ada perkataan. Bukan. Itu makhluk. Kat situ lah sikit. Sikit lah tu. Sebab kalam ni memang ada jalanan tarik dia panggil Pak-Da'i Mekah, dia bahagikan kepada 4. Kalam lafzi lah. Tapi kita biasa baca, kita belajar daripada dulu kalam terbagi pada 2 je. Itu pun rasanya sejak akhir-akhir ni berlaku tu lah, susah nak faham tu. Tapi itulah. Jadi kita nak faham tu kena faham takluk. Macam mana Allah buat alam ni. Jadi Allah berkuasa buat alam. Jadi bila kita tengok alam ni, Allah berkuasa. Ni bukti Allah berkuasa. Jadi apa hubung kait yang telah ada bumi ini dengan Allah? Hubung kaitnya adalah hubung kait penciptaan. Allah yang bersifat mencipta, Allah bersifat qudrah, kuasa mencipta. Itu hubung kait. Tapi Allah nak bagi tahu kita ni. Maksud bagi tahu tu bukan bagi tahu halal haram aja. Bagi tahu matahari terbit cerah pukul 7, bagi tahulah juga tu istilahnya. Nak bagi tahu dengan apa? Sifat kalam. Kat situ. Nampak macam dia kadang-kadang kita nampak dah macam tegang, duduk dah. Okey dah tu. Jangan gelak-gelemak. Gelak-gelemak jangan. Dia Jadi masalah dekat terjemahan berkata-kata dengan maksud Melayunya berkata-kata maksud apa? Cakap tak? Bila bercakap tu maksud apa? Suara dan habis bila ada bersuara mesti ada perkataan. Habis sebab terjemahan. Jadi nak faham tu kena faham kalam, maksud kalam tu. Bukan terjemahan, maksud kalam. Dan kena faham ta'alluq. Tapi itu fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Tapi baguslah kalau tu. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.